tak betul dengan sistem agama, nak tahu kebenaran, nak kenal kebenaran, ambil salah sebuah ukurannya. Itu tak betul. Sebab apa? Kerana semua kebatilan yang ada pada hari ini munculnya pada masa salaf ke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Wassalatu wassalam ala ahabbin nasi ilayna sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الفائزين والمفلحين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. Sama-sama kita berasa, sama-sama kita usaha supaya ada perasaan dalaman kita, kata kita dapat kita milik perkara yang berharga tinggi, yang berharga mahal, iaitu kita milik ajaran yang betul, agama yang betul. Alhamdulillah. Kadang-kala kita tak ada perasaan, kita tak sedar, kata ada perkara yang maha, perkara yang ternilai bersama dengan kita. Ajaran yang betul itu adalah perkara yang tak boleh nak dinilai harga kerana sangat-sangat mahalnya, sangat tinggi. Sebelum daripada saya nak sampaikan sepatah dua kata sebagai nasihat agama yang diberi tajuk kepada saya, tapi Tuan Imam dia tak sebut tajuk lah, senanglah. Dibagi dia tak sebut tu, mana open 360 degree kat, tak ada masalah dah. Boleh nak kona kiri kanan, boleh nak pusing, boleh ke semua. Lebih mudah lah kalau bagi tajuk tu sebagai soalan khusus, susah sikit nak jawabnya. Cuma sebelum saya nak sampai tu, saya rasa tak sedap rasa sikit, rasa nak demam, tak sihat.
Kerana imam sebut kata ulama yang besar, Masya Allah, yang sebenarnya kecil kalau buang baju ni kak, kecil lagi lah, ni besar ni kerana masuk baju luar ni kan. Kalau buang baju luar ni yang sebenar kat dalam tu kecil sangat je. Dalam 21 inci je. Sikit lah. Kalau kata ulama tinggi tu boleh-boleh kira lah. 173 inci tingginya. Bukan begitu kecil sangat. Boleh dibilang kata besar tu boleh jadilah nisbah oleh kerana keadaan di hari ni ke semua tu nampak kecil belakang. Bila kecil yang besar sedikit daripada kecil tu dikata besar lah. Sebenarnya pengukuran kecil besar ni itu berhajat kepada tali ukur yang sebenar, neraca yang sebenar, barulah boleh kita tahu. Kita tak ada neraca boleh buat ukur, kita semua bukan neraca untuk ukur kecil besar, bukan kita milik neraca itu. Neraca dia ada orang yang khusus, iaitu orang yang bagi title kepada Imam Nawawi, misalnya Imam Nawawi Al-Alim Ar-Rabbani. Kalau orang yang status itu bagi title kata besar, tu besar sudah. Tu kita kena tahu neraca mereka yang dia boleh buat pengukurannya kecil besar. Maka saya neraca saya sendiri bukan kecil sangat. Walau bagaimanapun untuk nak berkongsi bina di atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Berkongsi untuk menyebar agama Allah, mempertahankan agama Allah, itu saja. Sikit sebanyak. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita miliki agama yang betul, agama yang benar, yang dinama dengan agama Islam. Allah dia akui agama Islam ialah agama yang dia terima, agama yang dia nilai dengan dia kata innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam sahaja. Agama Islam saja. Agama lain dia tak nilai, dia tidak terbilang di sisi dia. Agama Islam sahaja. Cakap bentuk begitu, Allah cakap bentuk kata inna dina indallahil Islam, dia beri pada memberi arti makna hasar, makna sahaja. Agama Allah, agama di sisi Allah ialah agama Islam sahaja. Alhamdulillah, kita dapat berpegang dengan agama Islam, berartinya kita dapat berpegang dengan agama yang diakui oleh Allah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa menututi akan agama lain daripada Islam, ajaran yang lain daripada Islam, maka Allah tak akan terima daripadanya. Allah tak terima sama sekali. Natijah dia wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka yang tutup lain pada agama Islam itu dia tergulung di dalam perhimpunan jumlah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi, orang yang tak beruntung. Wal'iyadzabillah. Oleh itu kita sudah dapat dengan percuma anugerah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala perkara yang maha ini, sama-sama kita jaga, sama-sama kita sampaikan kepada yang lain. Qadar mampu kita, qadar kuasa kita.
Maka bila dah kita milik barang, benda-benda, perkara-perkara yang harga mahal, memang sekalilah seru kita. Orang-orang yang tak milik ni, dia berdengki, dia usaha untuk nak ambil, untuk nak menghilangkan daripada kita. Itu dikatakan fitnah, nama dia, fitnah. Satu daripada fitnah, fitnah untuk menghilangkan agama, untuk menghancurkan agama yang kita milik. Maka bukan kata fitnah ini di akhir zaman saja. Fitnahnya setiap masa orang bawa agama, dia kena fitnah. Kerana maklum dia milik barang harga mahal. Bila barang harga mahal ni, semua orang nak curi ambil, nak menghilangkan. Contohnya, bukti yang besarnya, kita maklum Ashabul Kahfi, pemuda ahli gua, bukan? Dia fitnah agama. Dia melarikan diri dia dengan kerana nak jaga agama dia daripada tekanan pemerintah, tekanan dia mengaku dia tu Tuhan lain pada Allah, suruh sembah dia, suruh taat pada dia, tu ajaran sesat dia. Maka pemuda yang tersebut tak boleh, ini adalah fitnah di dalam agama. Dia buat lari diri, lari kuat dia, buat keputusan, lari diri masuk di dalam gua. Bila dia masuk di dalam gua, Allah mematikan dia sampai pada masa 300 tahun dia. Kemudian Allah menghidup kembali sebagai nak jadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Fitnah agama, bukan di hari ini saja. Oleh itu di hari ini masih ada fitnah agama. Bahkan fitnah yang terkama dia lebih dahsyat, lebih kuat. Habis satu fitnah, datanya fitnah yang kedua, lebih kuat lagi sehingga berlakunya kiamat. Maka untuk kita nak jaga fitnah ni macam mana? Itu salah satu daripada perkara yang penting. Perkara yang besar di dalam hidup kita. Kita nak jaga fitnah agama. Fitnah hak lain tu tak ada problem sangat. Kerana dia tak ada hubung kait dengan apa beruntungnya, berjayanya, labanya kita. Dia tak hubung kait untung, berjaya, laba kita. Fitnah yang lain, fitnah pada anak meninggal, rasa fitnah dah. Mati, rasa besar di sisi kita, tak susah. Isteri ada lagi, usahalah tambah, boleh. Kalau isteri tak kuasa, mana tak mampu nak beranak, tambah isteri pula. Tak payah, tak ada masalah, tak ada problem nisbah dengan kita. Belah isteri ada problem, tak ada masalah. Kalau mati isteri, satu fitnah, kita boleh kahwin lain. Katakanlah suami mati, apa-apa boleh kahwin lain. Fitnah harta, hilang harta, tak hubung kait dengan beruntung, berjaya kita. Yang hubung kait beruntung dan berjaya, iaitu fitnah pada agama. Kalau kita terfitnah, terlucuk agama, hilang agama, wal'iyadzabillah, itu fitnah yang besar. Menyebab bagi kita kekal di dalam neraka. Amalan baik kita jadi habu hanging, haba'an mansura, kosong, tak ada balasan amalan baik kita. Tak dapat terima balasan amalan baik kita di sisi Allah di akhirat nanti. Sebab itulah salah satu daripada doa yang diajar, doa maksur, Rasulullah ajar suruh kita doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan bala fitnah kami ini pada agama kami. Dia khusus dengan
minta dengan Allah pohon restu dari Allah supaya Allah jaga jangan bagi kena fitnah di dalam masalah agama, hubung kait dengan masalah agama. Adapun dunia tak ada masalah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia untung tu dia berhubung kait dengan agama. Maka macam mana kita nak jaga fitnah di masa banyak dengan fitnah ini? Atau tajuk yang diberinya sebagai soalan untuk saya jawab malam ni. Maka saya nak jawabnya ikut pandangan saya, jawapan yang saya faham, tidak hubung kait dengan sumber rajakan mana-mana. Saya rasanya jawapan saya ni tak ada para penonton ni untuk nak komen, nak bagi markah. Sebab yang memeriksakan saya tu dia tak kuasa nak bagi markah. Dia kena profesor lah baru boleh bagi markah. Oleh itu jawab macam mana pun rasanya dapat markah tinggi semuanya. Rasanya begitulah. Mudah-mudahan jawapan saya ni ada faedah, ada untung bagi kita lah. Harap begitu. Harap Allah menjadikan bekalan ataupun jadi wasilah, jadi tangga bagi kita sampai kepada rahmat Allah, sampai kepada keredaan Allah, sampai kepada syurga yang disedia oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka saya bila soalan ni tujukan, saya tengok kepada nak cari jawapan dia, saya tengok kepada ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum Allah. Maka dapati bahawasanya jawapan dia berada di dalam perkataan ataupun hukum Allah ke atas manusia dengan kata beruntung. Saya tengok kat situlah. Siapakah yang Allah hukum kata orang yang beruntung, orang yang beruntung, orang yang bertuah, mereka yang bernasib baik. Maka nak jaga tak jadi untung, tak bertuah seorang kalau dia terfitnah pada agama dia. Kalau agama dia kena fitnah, maka orang ni tak masuk di dalam orang beruntung. Bila kata orang beruntung artinya agama dia terkawal, agama dia terjaga. Bila kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita dapati Allah hukum orang-orang yang beruntung tu dengan beberapa sifat. Wa ulaika humul muflihun, qad aflahal mu'minun, ulaika humul faizun. Ambil hujung ayat dah. Siapa nak tahu siapa tu, tengok di awal ayat dia. Awal dia nak boleh Allah hukum kata ulaika, mereka tersebut, hum, mereka sahajalah al-muflihun, yang beruntung. Ulaika, mereka lah humul faizun, yang bernasib baik, yang dapat kemenangan. Surah Al-Mu'minun saja Allah sebut di awal kata qad aflahal mu'minun, sungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Dengan secara kesimpulannya, yang membawa untung kepada seseorang satunya iman. Iman. Apa iman? Iaitu terima dengan ketuhanan Allah
dan kita terima dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pokok iman. Orang-orang yang terima ketuhanan Allah, terima kerasulan Nabi Muhammad, ketuhanan Allah itu bukan terima ketuhanan Allah dengan bentuk kata aku percaya, aku terima Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Itu tak cukup lagi, tak sempurna iman lagi. Sebab ada setengah-setengah kufar dia beriman begitu. Dengan sebab demikian jadi syubhah di dalam masalah agama, jadi fitnah di dalam agama. Tauhid dibagi kepada 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Oleh kerana ada sebahagian daripada kufar dia mengaku dengan ketuhanan Allah. Tetapi bila nak jadi fitnah dalam agama, tersalahnya, silapnya, cara pemahaman, cara faham, dikata ke semua kufar tidak istisna, tidak dikecualikan. Sama ada Fir'aun, sama ada Namrud, ke semua kufar terima dengan ketuhanan Allah. Hanya kufar yang dia jadi kufur, yang jadi kafir, yang salahnya dia tidak terima dengan kata Allah itu berhak disembah. Allah sahaja berhak disembah. Dia kufur jadi kafirnya dengan sebab dia sembah yang lain daripada Allah. Itu jadi fitnah di dalam masalah agama. Pembahagian tauhid kepada 3 jadi fitnah besar di dalam agama. Menyebab bagi riddah. Menyebab bagi jadi kekufuran. Jadi kufur dengan tauhid yang 3. Fitnah. Itu fitnah. Oleh itu, maksud dengan kita mengaku ketuhanan kepada Allah, iaitu kita mengaku dengan kata ketuhanan Allah itu hanya ketentuan dengan Allah. Tidak sabit ketuhanan bagi yang lain daripada Allah. Dengan kata lain, Allah sahaja yang bersifat dengan ketuhanan. Itu makna mengaku ketuhanan kepada Allah. Mana Allah sajalah yang jadi Tuhan. Allah sajalah yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang lain pada Allah. Itu mana mereka yang beriman, orang yang beriman. Orang yang mengaku Allah saja Tuhan, tidak ada Tuhan lain pada Allah. Dan dia mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang daripada utusan Allah, pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat beruntungnya. Mana kita nak jaga fitnah, kita jangan buat sama sekali iman ni. Jangan kita buat tetap penerimaan kita, percaya kita tentang ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad. Kalau buat hak ni, habislah agama kita, hilanglah untung kita. Cara nak jaga, kena jaga iman. Fitnah di mana-mana masa pun kena jaga akidah ni. Dan orang yang Allah hukum dengan beruntung juga, Allah kata orang yang bertakwa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu takwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang fikir dia atur untuk esok hari, untuk hari akhirat. Gerak gigi dia atur macam mana untuk dia nak terus ke akhirat, kena buat apa, kena kerja apa.
Ini orang al-faizun. Orang ni Allah kata, orang ashabul jannah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Orang ahli syurga, orang yang beruntung. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang nazar pandangnya dia untuk ghadat, untuk besok hari, untuk hari akhirat. Di awal Al-Quran, orang yang beruntung iaitu orang yang muttaqun, orang muttaqin. Al-Quran jadi penunjuk bagi al-muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang muttaqinlah, ulaika humul muflihun, orang yang beruntung, orang yang bertuah. Kena bersifat dengan takwa, kena berwaspada, kena jaga-jaga tentang arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rumus takwa sebagaimana kita sudah maklum, iaitu kita tunai perintah Allah. Apa hak dia perintah dengan secara praktikal, cara buat, kita buat. Hak dia perintah suruh tinggal, kita tinggal. Itulah arti kita takwa. Jaga daripada kemurkaan Allah, jaga daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya, kita bawa agama dengan secara betul, itulah sebagai benteng yang boleh kita jaga daripada segala fitnah. Itulah cara yang menguntungkan kita di masa hidup kita yang sama tara dan di masa hidup kita yang lagi akan datang. Di mana kita hidup, tempat kita hidup di mana, situ kita beruntung, kita berjaya. Kita bawa agama yang betul inilah. Yang tak jadi fitnah kerana kita berubang ambing, kita muzabzabin, kita sekali kiri, sekali kanan. Itulah yang jadi fitnah. Kalau kita betul-betul bawa ajaran agama, insya-Allah memang Allah jaga kita. Kita terjaga, terkawal. Kerana kita maklum. Kata agama ni apa dia? Kalau kita faham, kita belajar dah, kita tahulah agama. Cuba kita rumuskan makna agama, hakikat agama, definisi agama. Definisi agama dengan secara rumus, dengan secara himpun ijmal, iaitu sistem, satu aplikasi. Betul tak tahu saya sebut tu, saya pun tak pandai juga sebut bahasa Mak Saleh ni, tak pandai belajar sebut lah, nak lidah tu keluar je. Satu sistem, satu aplikasi yang siapa-siapa pakai sistem ni ataupun sistem ini yang membawa kebahagiaan, membawa kejayaan kepada mereka yang beramal dengan dia. Siapa menganut dan beramal dengan sistem ni, berjayalah. Itu hakikat agama. Sistem yang membawa kejayaan di mana saja penganut dia berada, dan sistem mengawalkan penganut dia daripada kesesatan. Itu hakikat agama. Ataupun teori. Hakikat agama sungguh bukan teori. Ya, tiap-tiap teori yang nak bawa ummah, nak bawa masyarakat. Teori itu tentulah, teori itu dia mengandungi dua. Untuk kebahagiaan pengikut dia dan untuk nak jaga pengikut dia daripada celaka, daripada sesak, daripada rendahnya. Itu asal. Kesemua teori di atas dunia untuk ke arah itulah. Tetapi manusia, Allah menjadikan
makhluk yang dhaif. Maklum, tak sampai. Tak boleh nak cari sistem, nak buat sistem yang lengkap, yang boleh nak jaga, boleh nak kawal ke semua, tak boleh. Sebab tu yang lebih sempurna, yang sempurnanya sistem yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disampaikan oleh kekasih Allah, oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita berpegang teguhlah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah taala kita selamat daripada fitnah di mana saja kita hidup, kita selamat pada fitnah dan kita berjaya di mana saja tempat kita hidup. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Siapa yang hidup daripada kalangan kamu selepas daripada aku, kamu akan dapat melihat, kamu boleh nampak perselisihan yang banyak. Arus yang banyak. Orang ni arus dia ke sini, orang ni arus dia ke sini, banyak arus dia. Untuk nak jaga, itu nama fitnah. Semua fitnah agama ni bukan baru muncul di masa kita. Selepas pada wafat Rasulullah, lalu dah fitnah berturut-turut, bertalu-talu sampai kepada masa kita. Fitnah di dalam masalah agama, dia berlakunya, munculnya di korun awal-awal lagi. Sebab itulah satu daripada kesilapan, satu pada perkara yang tak betul dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak betul dengan sistem agama, dengan dijadikan ukuran kebenaran, dijadikan salaf sebagai ukuran kebenaran. Nak tahu kebenaran, nak kenal kebenaran, ambil salaf tu buat ukurannya, buat neracanya. Itu tak betul. Sebab apa? Kerana semua kebatilan yang ada pada hari ini munculnya pada masa salaf ke semua. Sebab apa boleh kita ambil salaf buat pengukuran? Cuba kita buat soal. Kenapa? Salah sebagai pengukuran, sebagai kita nak tanda kebenaran. Sebab apa? Cuba cari sebab-sebab dia. Adakah kerana salaf itu dia tu tidak ada orang salaf tu menyeleweng di dalam akidah, mana dia baik di setiap segi, maka tak betul. Kerana masa Rasulullah ada orang yang kufur. Selepas pada wafat Rasulullah, sahabat Rasulullah ada yang jadi riddah. Ada yang jadi riddah, jadi kufur, murtad. Bahkan sahabat yang dekat dengan Rasulullah pun ada jadi riddah, pembatu Musailimatul Kazzab. Kalau kita baca di dalam tarikh, bukan? Sayyidina Abu Hurairah dia beripung sama seperti majlis seperti Rasulullah ramai gitu, sahabat Rasulullah duk ramai. Rasulullah kata, dalam kalangan kamu ada seorang, ada daripada kalangan kamu mulut dia, bibir mulut dia ni besar. Maknanya kesimpulannya, saya ingat lafaz Rasulullah, daripada ahli neraka lah mudahnya. Di azab dalam neraka kan mulut dia akan jadi besar. Uduh macam mulut babi ke, jadi begitu, gelabak gitu, uduh. Dalam kalangan kamu. Abu Hurairah dia ingat kerana ni hak luar sikit Rasulullah cakap.
Abu Hurairah buat perhatian. Dia mana dia hipung di dalam memori dia tengok semua sahabat Rasulullah ada pada hari itu. Dia simpan terus dalam memori dia. Tengok bila seorang sahabat mati, meninggal, dia tengok seorang itu mati dah. Masya-Allah, alhamdulillah baik dia, alhamdulillah mati dia dalam keadaan husnul khatimah. Bila mati seorang, Abu Hurairah perhati. Dia husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah. Sehingga sampai dia kata aku dan ada seorang lagi. Ada dia dah. Dia kata Masya Allah, maksudnya wa ilmu aku wa ilmu dia yang dikandaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang. Ada dua orang. Nama dia tu saya tak ingatlah. Tak payah sebutlah nama tu. Bila ada dua orang ni, Abu Hurairah dia bimbang lah. Itu mana takwa. Dia nak jagalah. Dia takut. Khauf. Takut nak kena di atas diri dia. Ada kebimbangan takut nak kena di atas dia. Kebetulannya, muncul Musailimatul Kadzab. Yang mengaku jadi Rasul, jadi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia kata Nabi Muhammad, dia dakwa kata Nabi Muhammad berpesan selepas pada dia ni, dialah jadi Rasulnya, dialah jadi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad. Dia dakwah ajak orang untuk beriman kepada dia, kata dia jadi Nabi selepas pada Nabi Muhammad. Dari situ ramailah pengikut dia. Maka dihantar oleh Sayyidina Abu Bakar seorang sahabat tadi untuk dakwah mereka kepada kebenaran. Untuk mengajak kembali, untuk berdebat dengan Musailimatul Kadzab, untuk menerangkan kebenaran. Bila sampai kepada Musailimatul Kadzab bagi tawaran kepada dia, beberapa tawaran. Dia mintanya minta jadi pembantu dia di dalam dakwah dia, minta menyampai kepada orang ramai, kata adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah pernah berucap, kata ada nabi selepas pada dia iaitu Musailimatul Kadzab. Untuk dia sebagai pendakwah pembantu, kata Musailimatul Kadzab jadi nabi, maka diterima oleh seorang sahabat tadi tawaran Musailimatul Kadzab. Dialah asal tujuannya untuk nak kembalikan orang yang sesat kepada jalan yang benar, untuk nak jaga kebatilan. Tetapi dipotong dengan fitnah, dipotong, bahasa petani kata potong. Kona lah. Kona jadi pendakwah kepada kesesatan. Dia mati di atas begitu. Abu Hurairah nyata, dialah yang dikandaki oleh Rasulullah. Lepaslah dia lepas. Itulah kata salaf, orang yang baik, orang yang dihantar untuk debat, bukan orang biasa. Itu kata kita nak ambil salah jadi pengukuran tu tak boleh, kerana kata dengan dasar kata dia orang yang baik, ada salaf yang tak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berpesan untuk kita nak jaga daripada kesesatannya. Dia ajar suruh kita berpegang dengan silabus dia. Alaikum bisunnati, kamu melazimilah dengan sunnah aku. Jangan bercerai, jangan berbecah, jangan berasing, jangan mengasingkan diri daripada sunnah aku. Makna maksud dengan sunnah Rasulullah di sini iaitu ajaran aku, silabus aku, tariqati, jalan aku, silabus aku. Maka ini pun yang jadi problem juga bagi kita. Orang ni kata inilah ajaran Rasulullah, inilah ajaran Rasulullah. Jadi problem juga, susah juga kita orang awam nak tahu ajaran Rasulullah yang sebenar macam mana. Susah. Oleh itu bila saya
Tengok-tengok cara ulama kita bercakap, tengok-tengok berarti sebagai duduk kat tengah insaf, boleh buat kesimpulan untuk kita nak bawa agama yang betul, untuk kita nak kenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita nak tahu pasti dengan secara mendalam sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, iaitu kita kena kembali kepada akabirul ulama, kembali kepada ulama-ulama yang besar, tokoh-tokoh ulama yang mu'tabarin, ulama yang di Titan kata inilah ulama sungguh. Itulah sebagai tempat benting yang sebenarnya. Yang lain tu sebagai bila sebut saja ya, turun Al-Quran, itu sebut saja. Kita nak kembali kepada dia tak ada di dalam kemampuan kita. Mari kita turun sunnah, tak ada di dalam kemampuan kita masing-masing. Tak ada. Tak boleh, kita tak kuasa, tak masuk di dalam kekuasaan kita. Kita ikut salaf, pening juga kita. Nak ikut salaf, yang mana salaf? Hakikat yang sebenarnya, kita bila nak cari salaf tak jumpa juga. Siapakah salaf pun tak tahu. Kalau nak ikut salaf, ikut perkara yang tak ada. Tak ada di sana hakikat, hak realitinya mazhab salaf. Tak ada. Siapa boleh cerita mazhab salaf? Cuba tanya. Mazhab salaf nak cerita silibus salaf ni macam mana? Tak ada. Mazhab salaf hakikatnya dia panggil ada nama, tidak ada tuan nama dia. Tuan tak ada nama saja ya. Kalau mazhab salaf tak takwil, tak betul. Orang salah ada takwil, Ibn Abbas ada takwil, Imam Ahmad ada takwil, Imam Syafi'i ada takwil ayat Al-Quran, ayat mutasyabihat. Mereka menyabit ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Tak betul ya. Bukan silibus salah, tak takwil. Kata tafwid surah itu sebagai mazhab salaf. Orang khalaf pun ada juga. Salah pun ada. Jadi tak boleh nak menentu. Jadi pening kita semua, kita pening lah. Pening. Tak boleh nak berpakai Al-Quran, kita pun pening mana semuanya nak pakai Al-Quran mana. Oleh itu yang tak memeningkan kita, supaya hilang pening kita, makalah pinadunya kembali kepada akabirul ulama, atau pinadu yang benar untuk hilang sakit kepala kita. Kembali pada tokoh yang jadi tokoh di dalam agama sungguh. Mereka inilah yang membawa kita kepada berpegang dengan Al-Quran dan hadis yang benar. Mereka faham sungguh Al-Quran, faham sungguh hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah. Begini sunnah Rasulullah, begini sunnah Rasulullah. Jangan kita buat ukuran dengan yang lain. Bukan buat ukuran dengan yang lain. Setengah pada ulama, kalau kita baca dalam kitab Madkhal bagi Ibnul Hajj, ini kipah-kipah angin ini bid'ah. Satu perkara bid'ah yang salah. Lebih lagi, ikon ni pula lebih pada kipah lagi. Sangat-sangat baru lagi. Sebab apa dia hukum bid'ah? Kerana tidak ada pada masa salaf. Dia ambil salah tu buat pengukuran. Maka bolehkah macam tu? Tak betul. Tak betul. Itu bukan pengukuran dia, bukan pengukuran. Ulama kita, hak mu'tabarin, ulama yang besar-besar, dia faham Al-Quran dan Al-Hadis. Perkara adat, perkara hak, dia panggil adat kalau bahasa kita Malaysia ke apa? Perkara biasa ni, perkara hak bukan sakut dengan agama ni. Main bola lah, main sepak takraw lah, main badminton lah, kipah angin ikon. Perkara ni masalah perkara mubahat, perkara yang harus selama tidak ada bertentangan dengan ajaran agama. Kalau tak bertentangan ajaran dengan agama, teruskanlah. Itu kaedah Al-Quran, kaedah hadis. Ini hakikat sunnah sungguh. Kita nak pakai kipah, ya boleh.
Sebab apa? Tidak bercanggah dengan kaedah agama. Kalau kipas ni bercanggah kaedah agama tak boleh. Misalnya dia letak kipas rendah, bila orang lalu dia pasang kipas, kena kepala, kena tekak, putus tekak. Itu tak boleh lah bercanggah dengan agama. Tak boleh pakai kipas tu. Bid'ah kipas tu. Bila orang lalu dia pasang. Itu tak boleh lah. Kerana memberi mudarat. Memberi mudarat ni ada larangan daripada Al-Quran. La tulqu anfusakum ila tahlukah dan umpamanya. La taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Diri saudara sama masuk di dalam larangan. Itulah yang boleh buat kesimpulannya. Kita kembali pada ulama, tokoh ulama. Sebab itulah Allah dia ajar kita fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah, soalah ahli kemahiran di dalam satu tajuk kalau kamu tak tahu. Tanya orang yang pandai. Orang pandai inilah nama ulama mu'tabarin, ulama yang besar-besar. Peringkat mujtahidin, Imam Syafi'i kita tetap waktu sebagai tokoh ulama yang boleh kita ikut dia, tidak ada khilaf. Imam Nawawi sebagai tokoh ulama dalam mazhab kita, tak khilaf dah, kita boleh turut pandangan dia, pendapat dia. Itulah hakikat yang sebenarnya untuk kita nak jaga di fitnah akhir masa, baik lelaki dan perempuan. Maknanya berpegang teguh dengan ajaran agama, kerana ajaran agama ajaran yang cukup dua perkara yang besar. Satunya membawa untung kepada kita, yang kedua jadi benteng daripada bahaya. Itu ajaran agama. Maka soalannya khusus kata perempuan nak jaga macam mana dengan fitnah di akhir zaman. Sama-sama saja. Di dalam agama dia tidak beza antara lelaki dengan perempuan. Jaga dia sama. Cumanya orang perempuan itu dia membuat fitnah pula kepada yang lain. Nak jaga tu lah. Dia fitnah dia perempuan. Dia apa? Dia membukakan aurat. Dia cakap, dia buat bagi menarik perhatian. Buat orang lelaki ni rasa nak sentuh dia. Itu ya fitnah dia. Jaga yang itu, habis selamatlah. Sebab tu di dalam Al-Quran larang orang perempuan bercakap dengan suara lunak, suara lembut, suara buat menarik. Orang perempuan bila nak cakap dengan lelaki ajnabi, jangan cakap dengan cara menarik, dengan cakap lembut. Abang nak pergi mana tu? Itu jangan. Cakap dengan biasa ataupun dengan huduh sikitlah. Abang mana? Kena cakap macam tu. Nak jaga cakap begitulah. Betul lagi. Bapa, marilah. Nak balik bila? Tegar macam tu. Balik cepat-cepat. Saya beci ya. Hamba-hamba balik. Begitulah lebih kurangnya. Baru tak jadi fitnah. Ni tak, bila cakap dengan abang kat rumah dia, cakap macam lain. Cakap dengan abang kat tengah jalan, cakap macam lain. Tu jadi fitnah. Akhir-akhirnya, habis rutuh rumah. Rumah abang dia pun rutuh. Rumah abang seorang lagi pun rutuh juga. Rutuh habis. Itu jadi fitnahnya. Maka, untuk nak jadi benteng kita juganya, salah satu pada yang sudah berjaya daripada para sahabat dan orang-orang alim kita, dia benteng selain daripada dia meneguhkan agama dia dengan taat mengerjakan arahan Allah, dia beramal juga dengan pesanan dengan hadis qudsi, iaitu dia mengusahakan diri dia supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membanyakkan mengerjakan yang sunat, dengan membanyakkan zikrullah dan upamanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Sentiasa hamba-Ku dia berdaping diri dengan aku, masuk dekat, nawi aku kasih pada dia. Masuk dekat dengan aku sampai kepada peringkat aku kasih kepada dia. Mana
kita kena membanyakkan yang sunat-sunat. Jangan kita buat qada hak fardu. Bila kita kerja hak sunat, kita sampai pada peringkat Allah kasih kita jadi waliullah. Allah kasih. Waliullah ni bukan mesti karamah. Bukan mesti boleh terbang, bukan mesti boleh berjalan di atas air baru panggil waliullah. Bukan begitu, tak pasti begitu. Bila kita jaga hurumatillah, kita jaga kayangan-kayangan Allah dan kita banyakkan zikir, kita banyak kerja sunat, kita masuk di dalam jumlah awliya Allah. Orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang jadi waliullah. Dia jadi waliullah, Allah jaga kita. Jaga kita. Lepas tu amalan-amalan yang diajar, zikir-zikir nabawiyah, wirid-wirid daripada Rasulullah, kita amal lah yang itu. Salah satu daripada yang boleh kita ambil hak sudah masak, sudah disusun dahnya, bagi sayanya satu padanya Wirdul Latif. Al-Wirdul Latif yang disusun oleh Habib Abdullah Haddad. Itu salah satu padan cukup bagi kita kalau kita nak ambil nak buat zikir harian kita pagi dan petang, amalah dengan Wirdul Latif. Cukup dengan kelebihan dunia, kelebihan akhirat, semua ada kat situ kat semua. Kalau kita nak diskaun sikitnya, Wirdul Latif takut panjang, kita nak minta diskaun akhir tahun, kita ambil zikir hak ujung dia, penghujung sekali sebagai amalan harian kita. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. 3 kali. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama', subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama', alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama', la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah adada ma baina dzalik, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Hingga akhir sampai selawat pada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. 3 kali. Pakai masa adalah 2 minit atau 1 minit lebih-lebih, 2 minit lah mudah-mudahnya. Tinggi di tak lebih pada 5 minit. Itu sebagai kita, untuk sebagai jadi kita seorang yang zikir yang banyak, dengan pakai masa, guna masa yang sedikit. Yang sebenarnya zikir banyak, kita kena pakai masa banyak. Abu Hurairah dia berzikir, dia tak tidur, malaikat dia berzikir, habis batu yang kecil dalam satu karung, satu guning dia. Dia pakai khodah untuk dia nak tidur, dia berzikir, habis batu kecil-kecil dalam satu bekas dia tu. Lepas tu ada khodah sipai masuk pula. Dia berzikir dengan waktu lah. Berapa? Dikira dibilang kata 12,000. Sebab tu ahli sawf dikira zikir dia paling kurang kena 12,000 dalam sehari semalam. Tak boleh kurang 12,000. Tu baru hak paling, hak bila kelas hak rendah nisbah banyaknya. Lebih lagi lah hajatnya, lebih lagi. Maka kita tak kuasa. Kalau di sisi fuqaha, ahli fiqh banyak dianya berzikir 300 sehari semalam. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 300. Maka untuk kita malam ninya, seboleh semua hadir ni cuba bagi semak hujung Wirdul Latif, ambil zikir tu. Kalau tak boleh kita amal semua, kita ambil hujung tu kat situ. Saya ijazahkan zikir di hujung ataupun zikir Wirdul Latif kepada semua sebagaimana diijazah pada saya beberapa orang guru, yang di antaranya Habib Umar, Hafizahullah, dan Habib Singapura. Saya jumpa minta ijazah, dan beberapa guru yang lain. Dan juga paling kita rasa tak mampu nak diskaun lagi, paling kurang sekalinya jangan tinggal
Subhanallahi wa bihamdih 100 kali pagi, 100 kali petang. Tu paling rendah kali diskaun. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih 100 kali pagi, 100 kali petang. Kerana sabit di dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang yang siapa kata subhanallahi wa bihamdih 100 kali petang, 100 kali pagi dan petang, tidak ada seorang yang bawa amalan di akhirat nak lebih afdal daripada dia. Walaupun dia infak harta ribu-ribu juta pun tak sama, lebih dia lagi. Amalan yang banyak pahala, bila banyak tu dia ganjaran dia jadi benteng bagi kita. Benteng bagi kita. Kalau nak diskaun lagi, boleh lagi nak diskaun lagi. Subhanallah wa bihamdi itu 100 saja. 100 saja sehari semalam. Ikutlah pagi ke petang. Kalau nak diskaun lagi, pakai duduk seperti sedia kala, tak kena buat apa. Tu hak diskaun, hak akhir sekalinya. Mudah-mudahan Allah taufikkan kita semua, dapat kita mendapingkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Sama kita doa mohon dengan Allah di akhir semaya kita yang Rasulullah ajar, iza tasyahhada ahadukum, bila sudah baca tasyahud, baca tahiyat akhir oleh seorang kamu, falyata'awwaz min arba', hendaklah seorang kamu tu minta berlindung daripada 4 perkara. Ini setengah daripada benteng nak jaga fitnah akhir zaman. Akhir semaya belum daripada kita nak salam, kita bacalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara ni Rasulullah pastikan kita kena baca 4 ni. Minta berlindung daripada 4 perkara ni. Sehingga setengah ulama kata, kalau tidak ada hadis kata wal yakhtar masya'a ni, kalau Rasulullah tak suruh pilih hak mana-mana, ulama kita kata hak ni wajib baca, jadi satu wajib di dalam tahiyat. Cuma ada di dalam hadis yang lain Rasulullah suruh kita pilih. Nak doa ke, nak doa lain ke, tak pasti doa tu. Sebab tu hak jadi wajibnya setakat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walau bagaimanapun doa kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, minta dengan Allah tu sangat-sangat penting. Subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari. Pada doa kita Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. InsyaAllah ta'ala Allah kabul doa kita terpelihara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana dhunubana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu 'abduka wa rasuluka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi rahmatak wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Coba mereka punya bom, mungkin dikirim pula ke sini. Wahabi ini kalau dah kuat membunuh orang, saudara. Kalau belum kuat bid'ah.
nanti lebih kuat lagi sesat, lebih kuat lagi syirik kafir, lebih kuat lagi ngebom mereka saudara. Ini bahayanya fahaman Wahabi.